wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung masih lagi berkait dengan kitab nikah, muka surat 142, iaitu poin yang ke-10. Betul Nah, poin yang ke-10 muka surat 142. Adab hubungan intim suami isteri. Perbincangan kita ni masih lagi berkait dengan adab-adab dalam perkahwinan, dan termasuk dalam tajuk ini adalah dari sudut husnul muasyarah. Bagaimana kita nak melakukan hubungan yang baik suami isteri. Suami buat baik pada isteri dari semua sudut, isteri pun begitu juga. Itu telah kita bincang 9 perkara sebelum ini. Jadi pada petang ni dari sudut kita kata hubungan intim ni, kalau dalam Arab dia tu dia sebut dengan teral, dia panggil adabul jima'. Semasa suami isteri melakukan hubungan jima' itu, bagaimana sunnahnya supaya hubungan itu dikira sebagai sedekah. Bukan pahala kecil lah. Bila sebut sedekah ni, mana pahala tu besar. Tu. Dia bahaya tajuk ni. Jadi hak ni sebenarnya, kalau kita baca dalam kitab fiqh lah, mana ulama sebut tu dengan terang lah. Sebab apa? Sebab perkara ni termasuk dalam sukatan hidup seorang Muslim. Dalam kitab Bukhari, masa ada mengajar Maulana dulu, mana Maulana sebut dengan terang lah. Seperti mana sahabat dapat penjelasan daripada isteri Nabi. Dia banyak sebenarnya hubungan, kita kata jima' ni, sama ada Nabi sendiri sebut ataupun isteri dia sebut. Sebab kalau isteri dia tidak sebut, kita tak tahu sunnah itu. Seperti mana yang saya sebut dalam muqaddimah kitab nikah ni, mana kita tidak boleh sebut. Bila kita nak sebut, kita kena sebut Nabi, isteri Nabi. Tu. Barulah dia jadi agama. Bahkan kalau kita sebut, itu termasuk dalam buruk akhlak. Selepas ni ada. Apa ni yang disitu jadi sukatan dalam kehidupan orang Islam, sebab perkara ni termasuk dalam sunnah. Bahkan orang tak mau kahwin ni, Nabi kata laisa minna, bukan puak aku. Sebelum kita baca ni, sebab sini dia tidak sebut ni, dalam kitab-kitab baru ni kadang-kadang huraian dia lebih menyentuh perasaan kita lagi. Dia sebenarnya bila kita berbicara tentang hubungan suami isteri dalam konteks sunnah ni, satu kau yang paling pentingnya, kita kena faham kenapa Islam kawal pada suami isteri tu. Bapa Islam kawal? Mana ada hak, tetap dia ada limit, dia tak boleh buat lebih. Sebab kalau buat lebih, dia akan jadi masalah. Sama ada dia bertukar menjadi seperti binatang, ataupun dia jadi seperti tidak orang Islam. Pada orang Islam. Yang ketiganya, dia boleh merosakkan fitrah. Dan kesan daripada itu hilang kelebihan itu. Kalau boleh anak pun mungkin tidak berkat. Jadi hubungan itu pun hubungan tak ada lebih. Lebih kurang binatang. Kita tak sikit. Itu yang dimaksudkan ini. Sebab tu kalau ni kita sebutlah sebab menggebat dia kan. Sebab tu Islam tak benar. Bahkan ulama kata tak mungkin sampai kiamat tak akan berubah dah hukum ni. Iaitu tidak boleh melakukan hak kita panggil liwat itu walaupun isteri. Dalam agama Syiah memang ada keharusan tu. Tapi dalam Islam tak boleh. Bahkan ulama kata tak mungkin agama yang diturunkan dari Allah menghalalkan liwat itu. Tak mungkin.
Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita baca buku-buku ulama kita tulis, ni perkara ni biasa berlaku dalam orang panggil kehidupan masyarakat non-Muslim lah. Bukan semua, bukan kita kata semua. Kalau di barat, ada buku khusus. Mana kis-kis yang berlaku, misalnya ni asalnya Maulana sebut ni, dia baca buku seorang, dia Maulana juga di India, lepas dia ambil pengajian agama ni, dia ceburi pula bidang ilmu kedoktoran ni, siapa jadi pakar, dia pergi bertugas di barat, dia pernah interview 1000 pasangan yang berpenyakit kelamin. Akhir sekali dia kata, maknanya lebih 50% tu, ada penyakit tu kesal. Kenapa? Kerana ni lah. Mana hak Islam lari ni dia buat, mungkin dia tidak Islam. Jadi daripada situ, kata tuan kita tu, dia kata lebih mengukuhkan lagi kepercayaan dia pada agama. Dalam bab ni tak ada siapa tahu dia suami isteri ya. Tapi kalau dia buat, dia berdosa besar. Sebab itulah dia ada hak dia. Cumanya, dalam perbincangan hak ni, dia lebih menjurus kepada adab supaya tercapai maksud hubungan badan suami isteri tu. Tu. Sehingga jadi boleh pahala lah. Kita baca dah hadis bila Nabi sebut, ni ringkah lah, ni sebut ringkah sehingga sahabat terkejut, kita melempak melempiaskan nafsu kepada isteri kita pun dikira sebagai sedekah. Nabi jawab dalam bentuk kias. Apa kata kalau dia melakukan hubungan dengan orang lain yang tidak halal, tidak berdosa? Ni bukan sekadar boleh pahala, nilai tu seperti sedekah. Jadi kita nak tu lah, supaya kita dapat pahala besar. Cuba kita tengok di sini, ni ringkah disebut ni. Dianjurkan memulai dengan baca bismillah. Kemudian ada lagi doa lain. Katakanlah tak ingat doa tu, nyata ngapa doa tu, baca bismillah. Cumanya anak-anak sebut di sini, perkara yang paling utama yang ditekankan oleh Nabi, biarlah semasa kita melakukan hubungan itu, orang panggil musuh utama kita syaitan tidak terlibat. Dia nak tengok tak apa. Tu tujuan baca bismillah tu. Sebab tu Nabi, kalau kita tengok ke arah, ya Allah jauhilah aku dan isteri aku daripada syaitan semasa melakukan jima'. Tak ingat aku arah kata aku Melayu tak apa. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau kita baca dalam konteks agama kita, hubungan jima' suami isteri ni sangat mulia sebenarnya. Sangat mulia. Sebab tu kena jaga adab. Kalau tidak, sebab kita kata kalau jima' binatang pun buat. Orang kafir pun buat. Jadi kalau kita buat tak serupa dengan Nabi, bukan serupa dengan demo tu, hilang martabat kita tu. Baik. Berpaling dari arah kiblat. Ni ulama sebut dalam kitab, kalau niat menghadap kiblat kerana nak meremehkan Hanif ni, boleh jadi rosak akidah. Memang dia sengaja nak memandang rendah pada kiblat orang Islam, boleh rosak akidah. Paling tidak makruh lah kalau tidak maksud gitu. Dia kata tak ingat kau kiblat dah, dia kata dah kena tahu lah, sebab kita nak kelebihan kan? Seperti mana kita masuk bilik air, mana semolek-molek jangan membelakangi atau menghadap kiblat, biar ke arah melintas gitu. Itu disebut dalam hadis. Itulah orang panggil cara hidup agama. Mana kalau kita tidak buat hal itu, tak ada kelebihan lah. Padahal kita kata masuk bilik air berapa kali sehari. Mana dalam tempoh hidup sama isteri siapa tua tu, tak tahulah kita kata melakukan jima'. Tapi bila tidak ikut agama, tak ada kelebihan. Tak boleh pahala. Menutupi diri dan isteri dengan kain, selimut dan sebagainya, ataupun kelambu, atau banyak disebut dalam kitab lah. Mana tidak nanya pula, budak baru lahir tu. Walaupun dalam kitab fiqh dia ada perincian. Dia kata kalau tempat tertutup, mana tak mungkin lah orang boleh lihat. Memang ulama kata haram, tapi dalam mazhab Hashimi setengah ulama kata makruh. Kalau buat tepi kolah memang haram lah ni. Ni dum. Memulai dengan, dia kalau istilah Nabi sebut dalam hadis panggil istimta'. Dia sebut sini, mana kita kata cumbuan, peluk kedai ciuman. Cuma Nabi sebut dalam hadis mana istimta'. Istimta' ni maknanya sebelum melakukan jima' tu, kalau kita sebut bahasa mudah kan muqaddimah lah. Bersedap-sedap itu. Nabi guna istimta'. Nabi sebut gitu. Nabi sebut. Tak kalau tak sebut, tak boleh lah. Kata orang, Ustaz dia sebut tu kan. Nabi tu kan sebut. Jadi kalau kita nak kecek bab ni, tertesek sini tempat dia, bukan di kedai kopi. Ni hujan sikit pun kecek basek. Tolong ngerti.
Dia jangan. Kadang-kadang pokok ulama pun kalau kita duduk sama dia kat letih, kita dengar dia kecek. Napok ju masa kuliah tu kadang-kadang. Ana pernah masa ana umur 15 tahun. Kita ikuti pokok ni lah. Oh, berat je. Tak boleh ikut bab tu. Malah nak sebut lah. Contoh dia ni ingat pakai ni. Sebab tu guru nak kata kalau kita kecek tidak pada tempat dia benda lagu ni, itu termasuk su'ul adab, buruk akhlak dalam agama kita. Bahkan setengah ulama kata itu termasuk perbuatan menjatuhkan maruah. Kita kecek sini bab dia ni. Tu pun dalam keadaan kita fikir banyak kau sebut tu biar memadai sekadar Nabi sebut. Di antara ulama ada yang menganjurkan hubungan suami isteri di hari Jumaat. Kenapa begitu? Kalau dalam syarah Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi itu dia kata, tapi ni ramai ulama sebut hari Jumaat ni maksudnya sebab kita nak pergi sembahyang Jumaat. Supaya kita pergi sembahyang Jumaat tu dengan hati yang tak ada dah. Kita kata di Kelantan mungkin tidak ketara sangat. Kalau di luar nak pergi masjid tu macam-macam jumpa tengah jalan. Pok pakar yes, potok pakar. Tu dia pening masa duduk dengan khutbah pening. No. Tu ana guna bahasa ana lah. Kalau dalam kitab tu dikata supaya orang panggil syaitan tak boleh ganggu kita dari sudut set. Tu. Memang ni ramai ulama sebut. Sebab tu hari Jumaat tu dari sudut tu. Dari sudut tu. Dan ni boleh dikatakan bukan seorang sebut ni. Dia bukan malam tu, hari tu. Oh, kita ni malam Jumaat tengok pena putih mata nampak tak? Tu salah faham tu. Tahu tu. Bukan tak ada sah pun riwayat kata kelebihan haji mak tu malam Jumaat. Tak ada sah pun riwayat. Masa ada ngaji dia pun tu kita sebut juga pelik orang kita ni memang masuk sombak sungguh. Bab ni. Akhir sekali semua orang kecek begitu. Padahal tak betul tu. Bila suami sudah merampuni bahasa dia, kalau bahasa Arab dia maknanya qada watrah. Qada watrah ni maknanya suami bila dia melakukan hubungan seks dia capai inza ni climax lah. Sampai keluar air mani, dia tak boleh biarkan isteri dia tu dalam keadaan tidak puas. Itu setengah ulama kata haram. Setengah ulama kata makruh. Dia kena buat lah dengan cara yang halal. Supaya, sebab biasanya mengikut ulama, biasa perempuan ni inzal. Yang guna istilah inzal adalah hadis. Inzal ni maknanya orang panggil climax lah. Sampai mereka keluar air mani, biasanya dia lebih lambat perempuan ni. Laki ni lebih cepat. Kau tua, kau cepat. Kecuali kena jaga benar lah. Memang fitrah Tuhan buat gitu nak wan. Jadi lagu mana nak buat supaya pasangannya tu sama-sama merasai. Dia kena usaha sana ni kata istimta tu. Nak tak boleh nak ayat terai benar lah ni. Tu kena pergi rumah lah tu. Kau tak faham ni buat benar pok itu ni. Kalau dalam istilah dia panggil qada watrah. Maknanya kalau suami sudah mencapai klimak kita kata dia buat situ tu. Jadi dia kena ejah supaya isteri dia pun dapat. Kalau tidak, paling tidak makruh. Dosa kecil je. Silap-silap hari bulan kalau isteri boleh jadi timur masalah. Jangan main benda ni. Dia boleh menyebabkan perceraian. Banyak kes. Kalau mengikut sebab sahabat anak beberapa orang tu qadi. Dia kata banyak kes perceraian. Kes tak puas dalam bab ni. Sebab tu Nabi sebut. Sebab barang ni, barang suami isteri. Jadi kalau masing-masing antara suami isteri tak jaga, dia boleh jadi punca pada berantakan keluarga tu. Sebab tu Nabi sebut. Jadi kita kena faham dengan cara yang betul lah. Begitu juga kalau sekiranya suami isteri tu, dia kena buat sesuatu yang tidak bercanggah dengan agama supaya suami dia tu dapat inzal. Gitu maksudnya. Ana dengar ada seorang ustaz tapi melampau dia kecek ni. Minta maaf lah nak sebut tapi berat salah ni. Dia kata kita kena belajar dengan pelacur tu dia tu. Dimaksud dia nak ayahnya pelacur ni memang dia kerusuh bab ni, nak memuaskan pelanggan dia tu. Tak boleh kecek gitu. Ana dengar sedih. Ana aku tak tahu salah ni masuk angin lagu mana. Sombak molek itu lah. Kita sebut atas nama sunnah. Isteri Nabi ayat lagu mana? Nabi ayat lagu mana? Tu panduan kita. Tak boleh kita nak bawa lagu tu tak kena lagu. Tu bagaimana sabkul kalam. Terlacak lidah tu.
kita bersangka baik. Tu anda dengar sendiri tu. Nak kata bahaya. Di antara adabnya lagi, bila isteri sedang haid lalu suami hendak mencumbuinya, maka hendaklah dia menutup daerah antara punggung bahagian pinggir lah, maksudnya pinggung tu mana pinggir dengan lutut ni dalam mazhab Syafi'i lah. Hak ni pun khilaf besar ni. Kalau setengah-setengah mazhab lain dia kata tak. Dia kata Nabi tu dia kemah pada kemaluan, sebab hak taklihnya semasa isteri haid ni ada jimuk pada kemaluan faras itu. Hak lain boleh. Dia nak peluk, nak dakak dan sebagainya. Dan Nabi buat begitu. Isteri Nabi sebut, Aisyah pun sebut. Panduan untuk kita lah. Cumanya kebanyakan tokoh dan mazhab Syafi'i, dia letak pinggang ke bawah tu, dia takut tak pakai berik tu lah. Tu mudah-mudahan sebut. Boleh faham lah tu, mudah. Tak payah hurah banyak kalau kita sebut gitu kan. Nabi memang takut tu. Sebab apa? Kalau tersalah, dia jadi dosa besar. Ni bukan sekadar dosa besar. Hak buku anda sebut sana ni. Buku ni Maulana lah bacanya. Buku ni dalam bahasa Arab sebenarnya. Kalau dia buat interview 1000 pasangan ni, dalam kajian, orang barat buat kajian, dia ambil analisa dalam makna darah haid. Dalam Quran sebut lama tu. Itulah azan tu, fa'tazilna fil mahid tu. Kerana azan tu makna kotor, satu makna. Haid tu, darah haid tu kotor. Satu makna lagi, dia tajam. Dia boleh merosakkan sperma dan dia boleh merosakkan dia punya saraf zakar itu. Kalau dijimuk. Memang Quran sebut. Bila dibuat kajian, kenapa? Maknanya agama khususnya Islam melarang. Sebab darah itu bahaya. Dia tu hak benda yang kira-kira untuk fitrah Allah buat pada perempuan, dia kena buat hal tu. Kalau tidak tak sedia pun tak sihat. Mana hak tu kotor. Azan ni sama ada kotor, lepas tu dia boleh menimbulkan penyakit. Lepas tu sifat darah tu dalam kajian, dalam buku tu sebut, memang dia tajam. Sebab itulah orang buat kajian, dia kata, walaupun Nabi tak boleh sebut, supaya saing sebut tu kajian lagi. Tapi Nabi sebut berdasar pada wahyu, atas dasar kita percaya pada Nabi sebagai Nabi, beriman pada Nabi, walaupun Nabi tidak boleh sebut secara saintifik, begini-begini, kita percaya. Sebab tu orang Islam tak buat. Lepas tu sah lagi, anak poin yang paling utama nak tekan di sini, dalam buku lain nak baca. Hak ni, kalau kita boleh patuh hak Nabi, maknanya kita mengekali fitrah kita. Tapi kalau kita langgar peraturan Nabi buat dalam konteks jimuk suami isteri, kita langgar, kita buat lebih limit daripada yang hak syariat, itu sudah merosakkan fitrah. Kemudian ulama bincang lagi, kenapa manusia nak buat lebih? Jadi nak buat walaupun Islam ada faktor luar. Antaranya, dia tidak jaga hubungan dengan perempuan. Dia terlibat dengan pornografi misalnya. Macam-macam sebab yang boleh menyebabkan fitrah itu jadi tak seimbang. Tu sebenarnya. Banyak ada kita baca dalam buku bagaimana benda ni berlaku. Sebenarnya berlaku di kalangan Islam pun. Jimuk isteri ketika memang berlaku. Na'uzubillah min dzalik. Minta berlindung pada Allah. Sebab apa tu? Kerana dia terlibat dengan perkara-perkara tak molek lah. Tu kesal dia. Jangan main. Jangan kita ingat bila Islam lari ingat. Dia mudahnya kalau kita langgar peraturan Islam, dia akan jadi berat. Sebab tu anda guna istilah makna rosak fitrah tu. Jadi hak Islam arah kita ni untuk mengekali fitrah itu. Jadi maka hendaklah dia menutup daerah antara pinggang dan lutut tu dengan kain. Dan inilah yang ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Dan suami tidak boleh, ni anda sebut dengan jelas lah, suami tidak boleh jima' isteri ketika dia haid. Tidak boleh juga jima' melalui dubur. Anda sebut dubur tu supaya kita tidak salah faham, sebab dalam hadis kata kita jima' dari arah mana tak apa, asal jangan pada dubur itu. Sebab hal tu perbuatan, ulama kata binatang pun tak buat begini. Ini kaum Nabi Lut dulu. Ya. Besarnya dosa dia sampai Allah mati ke generasi dia. Perkara ni udah asyik. Ana tengok dalam internet kat, kalau di Bangkok di mana memang berleluasa ni. Teruk ni, na'uzubillah. Tu ya. Bila suami nak mengulangi jima', ni ada hadis khusus ni. Ni ada hadis khusus, cuma saya tidak sebut semualah. Bila suami hendak mengulangi jima' dalam satu malam, mana beberapa kali dia buat. Sebab Nabi pun buat. Bahkan dengan beberapa isteri satu malam, dengan sekali orang panggil mandi. Nabi jima' isteri dia beberapa orang,
dalam satu malam dengan sekali mandi. Tujuan Nabi nak ayat fiqh di situ. Baik. Maka hendaklah dia membasuh kemaluan dan berwuduk. Hak ni kalau kita tengok dalam hadis Nabi tak mandi, Nabi basuh saja kemaluan. Nabi nak ayat boleh. Harus. Tu. Cuma dalam kitab fiqh misalnya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram tu dia kata tidak semesti dengan beberapa isteri. Mana dengan isteri yang sama dia boleh untuk tidak mandi. Maknanya beberapa kali melakukan jima' dengan isteri, sekali mandi boleh di segi fiqh. Di segi fiqh. Tu. Cumanya untuk kebersihan termasuk dalam sunnah dia kena basuh kemaluan dia sebelum melakukan jima' untuk kali kedua dan seterusnya. Kemudian Aisyah sebut, ni ana sebut ni untuk hak ni sebenarnya orang barat pun aku dalam kitab hak Syarah Bulughul Maram ana baca Nabi pernah kata Aisyah dia jima' isteri dia tak mandi wajib, dia tidur dulu. Tapi dia basuh kemaluan, dia ambil wuduk. Wuduk tu dia panggil wuduk lughawi. Basuh anggota-anggota, hujung-hujung anggota. Bukan wuduk untuk sembahyang, wuduk dia panggil wuduk yang ringan. Apa hikmat dia? Sebab Nabi ni bila buat ni ada kebaikan. Rupanya Nabi tak sebut hikmat dengan Nabi tak hurah sebab kita hurah ni. Orang kemudian boleh faham. Misalnya orang barat pun dia kata bila jima' walaupun tak mandi pun kalau kita basuh kemaluan lepas tu kita basuh tangan, basuh kaki, tidur lebih segar. Memang diperakui. Boleh baca dalam buku tu rasanya ada terjemah Tawdihul Ahkam tu. Syarah Bulughul Maram. Ana baca tu dia sebut gini. Jadi ulama dah sebut misalnya dalam Sunan Nasai kita bincang dah dulu, bila kita buat gitu kita bangun tu lebih segar. Memang pengalaman ulama kita betul lain. Dan kita boleh rasa sendiri. Cuba buat. Kalau tak biasa, cuba buat. Mata ambil wuduk lepas sebelum dengan tidur. Dengan sebelum ni, kalau tak buat, kita boleh rasa perbezaan. Sebab itulah yang Nabi buat ni terbaik. Kita kata gitu adalah rasa iman kepada Rasulullah SAW. Di antara adabnya lagi, ketika berjunuk, hendaklah tidak, selepas berjunuk lah, dalam keadaan berjunuk, sebelum dia mandi wajib, dia tidak boleh potong. Ini haram ikut mazhab Syafi'i. Nak gunting rambut, nak kerak kuku. Masa dalam keadaan junuk tu. Hadah besar tu. Mengeluarkan nak bakal ke dalam keadaan tak kena biar taharah. Kena mandi dulu. Sebab melibatkan nak potong anggota ni. Rambut, kerak kuku tak boleh masa junuk tu. Masa hadah besar tu. Hadah kecil tak apa. Sedangkan melakukan azal di sini maknanya buang air mani di luar kemaluan isteri. Dia tidak, orang panggil tidak buat dalam. Boleh ke tak boleh? Ini khilaf ulama. Tapi kalau kita ambil hukum, jadi antara khilafnya ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Ibn Hazm kata haram. Ibn Hazm kata tak boleh. Sebab apa? Sebab itu sebenarnya jimuknya untuk dalal tu. Dia sebutlah, ni Anas sebut berdasar pada ulama. Pertama sekali kalau dia masih muda, masih dalam peringkat umur boleh beranak, bila dia buat keluar luar tu sebenarnya bercanggah dengan objektif perkahwinan. Nak boleh anak lagu mana kita tebuai air mani luar, bercanggah dengan kehendak Nabi. Kan Nabi kata salah satu sebab nikah ni kerana nak keturunan, dan aku akan berbangga umat aku apa. Jadi apa yang kita tak say? Itu tak betul. Kemudian dari sudut lain, betul ke isteri suka tu buai di luar tu? Ulama bincang sebab tu hak isteri tu. Sebab mengikut pengalaman manusia, mana buai di dalam tu lebih nikmat khususnya bagi isteri. Hak ni termasuk dalam hak isteri mengikut ulama. Sebab tu Ibn Hazm kata haram. Kecuali memang dia tu tidak dibenarkan mengandung atas faktor kesihatan. Itu lain cerita. Doktor kata tak boleh. Dia buat inzal. Inzal ni buat luar. Inzal ni istilah mana buat air mani di luar farash itu. Nak buat suka-suka gitu bagi anak makruh. Lepas tu kalau ulama zahiri kata maknanya haram. Tak boleh lah hukum mana. Baik, seterusnya kita pergi kepada hak seterusnya. Yang ke-11 ini anda baca terjemah dia dulu. Adab-adab melahirkan ada 6, tak faham kita tu. Anda terjemah begini. Berdasar pada Arab dia. Adab-adab ketika dapat anak. Tu lebih molek lagi. Anda cek hak Arab dia tu bila baca semua buat gitu. Bila boleh anak gapo dia adab kena je. Sama ada isteri ke pok ko, ingat ana sebut sebelum ni bila boleh anak betina, pok dia kata Allah putus angin belepah. Ingat dah, Allah bodoh molek pok. Bini baru lepas bulan. Kata gitu. Orang lain pun dengar.
Hak cerita pada anak ni, orang bagus lah. Orang kata tak patut kecek gitu. Tu anak sebut. Ni cuba kita tengok. Ni adat dia. Bila boleh anak terima sajalah harta rasa takdir tu. Anak lagu mana pun. Ada seorang peguai, duk peguai, suami isteri peguai. Anak sebut secara umum je lah. Anak pernah pergi ke satu majlis tu. Anak dia besar dah, berbelah tahun dah umur. Kena nyakit ke dia tu, lembek kaki ni sama-sama tangan. Jenis kecacatan daripada lahir. Tak boleh buat apa budak tu. Mana budak tu siapa umur. Dia kata buat gini, anak dia pun walaupun cacat, dia kata ada perasaan dan dia boleh terima takdir tu. Bagus. Dua orang peguai. Dia anak dia layak super dengan hak nama. Dia bawa pergi makan gula. Anak tengoklah. Putih sepuh budak tu. Hak tepi kat usai rumah anak tu umur 7 tahun putih hijau. Kalau kita berdasar pada hadis Nabi kan, boleh. Maknanya syurga tu insya-Allah akan dapat syurga tu atas kesabaran dia tu. Tu. Kita kena terima lah tu. Hak ni ya, cuba tengok yang pertama sekali. Adab bila dapat anak lagu mana adab? Apa dia sebut ni? Sebab nikah ni target dalam agama adalah zuriat. Tiba-tiba tak sih. Tak patut. Yang pertama sekali, tidak berbahagia berlebihan bila lahir tu anak laki-laki. Dan bersedih berlebihan bila lahir tu anak perempuan tak boleh buat kerja lagu tu. Itu zaman jahiliah tu cara berfikir tu. Kerana dia hakikat sebenarnya kita tidak tahu anak yang berguna pada kita ni. Kadang-kadang lelaki lebih berguna, kadang-kadang perempuan. Tuhan tak tentu. Kita terima lah. Jadi kalau kita rasa bila boleh anak lelaki kita rasa lebih bahagia, itu masih lagi ada pemikiran jahiliah tu. Tak molek gitu. Tu apa lagi sebut mulut subhanallah sebut sana mana dapat dah orang panggil titik suka tu dak bila boleh anak lelaki sehingga isteri pun terasa hati. Tu memang tak molek lagi tu minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jahiliah tu. Kalau kita baca dalam buku jahiliah bila lahir anak perempuan ketak tu rumah malu. Bahkan setengah dia kata rasa gelak dunia ni. Tu dalam sejarah yang kita baca. Inilah Nabi nak buat saki-baki pemikiran jahiliah. Jangan begitu. Yang kedua, mengumandangkan azan di telinga bayi. Azan di telinga kiri, lepas tu iqamat di atau telinga azan di kanan, iqamat di kiri. Ataupun azan saja pun boleh. Disebut. Setengah tu dia buat dua-dua. Baik, setara mana ni? Dia sebenarnya kalau dia sudah hadis ni, minta maaf lah ana sebut ni bukan kata nak itu, kita nak sebut dari segi hadis. Kalau hadis memang dhaif. Cuma ulama kata dhaif tu tidak dhaif berat. Sehingga ana tengok sebelum ni sebab dia puncanya ulama cek sanad tu ada perawi yang lemah nama Asim bin Ubaidillah. Atau ana ingatlah. Jadi kalau mengikut ulamanya dia kata hak ni walaupun begitu ulama fiqh kata boleh. Sebab apa hadis ni tidak terlalu lemah. Tapi Imam Tirmizi kata hasan sahih. Imam Tirmizi kata mana dari satu sanad hasan, lepas tu dia kata sahih. Tak apalah. Tapi ramanya ulama, Imam Tirmizi ni ulama hadis juga. Bukan jugalah besar tu. Sebab tu benda ni khilaf. Jadi kalau ada orang tak buat, tak saya kata apa. Jadi kalau ada orang buat pun ada pandangan ulama. Bahkan Imam Tirmizi kata hadis ni paling rendah hasan. Kita terimalah. Tak perlu duduk bertegar urat lah. Itu maksud. Tapi jangan berdoa lalu pula. Kita kena tahulah hadis tu setara mana. Tapi kalau hadis sebut akikah, bila kambing akikah tu jangan kerak di sendi-sendi dia. Hak tu lebih baik. Tu hadis tak berat, tak boleh akal tu. Iyalah kita nak makan lagi tu. Mai di lutut dengan di buku lali tak boleh kerak, tak boleh potong dua. Potong di sendi. Kena cari puyuk panjang gitu tu. Tu memang tak boleh. Tu memang lemah berat hadis tu. Tak boleh. Kena jenis pesa kambing, jenis pakateh panjang tu tak. Kena cari puyuk khusus pula tu. Tak boleh kerak. Nak ambil sunnah. Ada tu tak boleh. Tu hadis tu dhaif berat. Tu tak boleh. Baik, seterusnya yang ketiga, memberi nama yang bagus, memberi nama yang elok. Ini termasuk dalam hak anak yang mesti ibu bapa tunaikan. Baik, dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa Nabi bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman.
Sesungguhnya nama kamu yang paling Allah cintai adalah hak dikaitkan dengan Allah. Misalnya Abdullah, Abdul Rahman. Ni contoh saja ni. Sebab Nabi pun buh nama lain anak dia. Asalkan molek buh nama Nabi ke. Ni nama dikaitkan dengan Allah. Abdul Rahman, hamba Tuhan Ar-Rahman. Allah suka benda tu. Mana kita letak mudhafu ilaih tu Asma'ullahul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf. Kemudian di sini dia sebut secara ringkas, barang siapa mempunyai nama yang tidak baik, maka dianjurkan untuk ganti. Dalam setengah kenyataan ulama, dia kata Nabi pernah ubah siapa 2 per 3 orang nama sahabat dia. Nama hak tak molek, berunsur syirik. Tapi kalau ayah dia tu nama syirik, Nabi tak ubah, muka ayah dia tidak Islam, kecuali Islam kedua-dua. Nabi SAW telah merubah sejumlah nama para sahabat. Ialah setakat anda tengok tu, ada ulama sebut 2 per 3. Beliau tidak menyukai nama Aflah, Nafi', Yasar, Rabah, Barakah. Kerana bila ditanyakan apakah pemiliknya memang demikian, ternyata tidak. Dia gini, hak ni ana rujuk dalam kitab Said Sabiq, dia kata gini. Hak lain pun kita juga ni untuk ringkas mudah kita faham hak dia sebut ni. Dalam kitab orang panggil fiqh sunnah. Fiqh sunnah. Tempat kita tak boleh baca kitab ni. Anak pun tak tahu apa-apa. Fiqh sunnah. Tak boleh baca. Almarhum Tuk Gum Tusa Kelantan, dia baca di masjid, dia pun diminta dia dihentikan. Apa tu? Sebab dia terlalu sunnah. Dia tak boleh terlalu sunnah. Nama pun fiqh sunnah. Memang sombak lama dah pok kita ni lah. Tak boleh. Cuba tengok apa dia. Anak nak baca sini. Kata Said Sabiq. Tapi ni anak ambil orang muda. Kata Said Sabiq, Rasulullah melarang menggunakan nama-nama berkenal, walaupun nama tu semua molek lah ke tu. Kerana nama-nama ni dulu digunakan di zaman jahiliyah untuk tafa'ul dalam membuat ramalan untuk nasib manusia. Dia guna nama ni. Apa makna Aflah? Aflah makna orang yang untung, orang yang berjaya, paling berjaya. Dia ada makna, dia panggil isim tafdil. Paling berjaya berbanding orang lain. Nafi' makna yang memberi kebaikan, faedah, berguna. Yasar, pemudahan. Rabah, untung, yang untung. Barakah, berkat lah. Jadi kalau ikut saya sahabat, dia kata nama-nama ni dulu memang zaman Arab jelas dia guna untuk orang panggil membuat ramalan terhadap nasib manusia. Contohnya, disebut contoh dalam beberapa kitab juga anda tengok. Misalnya bila bomo-bomo tu dah zaman jahiliah lah, dia kata ni kalau kita terjemah bahasa Melayu, ada kemudahan tak kita nak contoh, kita nak buat majlis berkahwin ni dalam tarikh sekian, kita tanya Tok Bomo pun dia tanya, qarin dia dia tanya makhluk alu, ada kebaikan ke tidak, ada kemudahan ke tidak, untung ke tidak buat tarikh ni. Makhluk alu jawab tak ada, tak jadi buat, tapi diguna kalimah yasar. Sebab itulah dalam riwayat lain, sini ringkas ni, riwayat lain selepas Nabi sebut ni, lepas tu Nabi tak apa. Lama rebus nama hak ni, Nabi tak kata apa. Maknanya ulama kata, daripada Nabi sebut ni, selepas tu Nabi tak pernah lagi sebut kata dilarang. Sekali tu yang Nabi sebut. Ini isyarat bahawa, misalnya Syekh Al-Mubarak Furi, dia ulah, dia kata, maknanya hak ni sebut ni kerana ada latar belakang berkait zaman jahiliah. Bila masyarakat Islam sudah terdidik dengan baik, tak ada orang panggil teringat pada kehidupan lampau yang sesat itu, yang syirik itu, maka kalimah ni digunakan dan Nabi tak pernah kritik sampai mati lepas hari itu. Maknanya benda ni satu ketika saja. Tu kenapa halak tu? Mau kita nama Aflah. Lama Nafi', Rafi', lama Barakah. Siapa ada di botol nak barakah. Yang keempat, bila boleh anak melakukan akikah. Untuk laki-laki 2 ekor, kambing biri-biri lah. Dan perempuan 1 ekor saja. Tak boleh kita nak melih lembu, jangan melih lembu lah. Melih kambing atau biri-biri. Sebab Nabi tak pernah melih kecuali kambing ataupun biri-biri. Yang kelima, mentahnik dengan kurma atau sesuatu yang manis. Tahnik itu dengan cara Nabi kena tahulah. Ya orang dulu ke siapa cicing, dia letak patu garam, gula, gapo dia asal Jawa. Asal Gelogo tak, bukan asal Jawa. Tu asam Jawa lain. Ni asal Gelogo. Apa nak gula? Kunyit kuah. Anasa ada ke kunyit kuah? Gula manis dia pas segi dia tu tak. Gula apa?
Gula batu dia panggil patwa. Benda-benda gitu ana pun tak tahu daripada mana mari, tapi kalau hak asalnya semua ni ringkas saja. Patut kena ingat lagi, ana tidak tolak cuma peringatan saja. Ramai ulama kata jenis kemer dalam mulut tu khusus untuk Nabi. Taklah kalau orang haja nak buat tu jenis hisap rokok tu, nak wi kau dia kemer patut nak wi kan susu kita. Nak wi, oh tak bak leleh tak wi kita. Awak buktikan dulu setahun tak hisap rokok. Buat diri lah pot dia tu kalau nak itu. Sebab tak nak kalau buat lah, lecek gitu, nak tak buh mulut pun, sebab kita pun tak apa sihat juga. Cuba tanya doktor lah ke mana pandangnya, dia guna air dia gitu. Maknanya. Sebab tu setengah ulama kata, anda tidak nafik benda ni khilaf. Kalau orang buat, tak saya kata gapo lah. Tapi kita, bila kita belajar, tengok keadaan lah. Sebab tu bagi anak ni moleknya, ayah dia, ketuk dia, pot darah dia, lebih baik. Tapi kalau jenis tuk, puisa okok, nak gosok gigi-gigi, tu benar-benar gitulah. Ataupun dalam setengah kitab dia kata kalau seorang tu ada nanuh gigi tak boleh ikut. Mana kalau doktor kata bahaya. Tak sebab tu kata benda ni bagi anak ya. Anak lebih merujuk pada ni secara peribadi lah. Orang buat tu sebabnya ulama Datuk mazhab Syafi'i, ulama hadis pun kata hak tu lah mana tahnik asalnya dia kena kemen madh tu maknanya dia kena pelembut tu. Tak ada masalah nak buat tu. Tak ada masalah ni khilaf. Tapi ada loyanya ada ulama kata hak ni khusus untuk Nabi. Jangan silap faham lah pula. Baik, kita habiskan sikit lagi. Jadi tahnik dengan kurma atas sesuatu yang manis lah. Jadi orang kita ada buat lah ni lebih pada ni. Bangun arak sallallahu ala Muhammad. Lepas tu kalau kita pergi dalam majlis kalau buat gitu, duduk jangan bangun, jangan buat. Lepas tu dia nak buat, kawai tak marah dia buat apa-apa nak marah kawai tak buat. Ikut dia nak buat. Ni kalau kita tak berani tak sagi dalam majlis ni. Lepas tu bila kita nak amal sunnah bak tahnik ni? Bukan sehadis ni bak tahnik ni. Benda-benda gitu. Misalnya sekitar kalau ada orang buat ada, makan tu memang lah. Tu ada akikah tu. Ni kalau selawat patut setuh pula, pala setiap orang setuh pala. Lepas tu anak gerai ngerti ya. Kalau dia buat tu imam. Budak tu mata tak celik lagi. Dia kata kalau jumpa Pak Cik tegur dah kata. Ana ada dalam majlis tu. Oh kita klik cek apa dia nak. Okey kita habiskan di sini jadi kena begini. Kemudian yang keenamnya mana berkhitan. Jawi lah kita panggil. Jawi ni maknanya ketika moleknya mana ketika masih belum balik lah. Belum balik. Kalau itu dah dia lebih sakit. Maknanya kalau budak ni kan kalau orang Arab ni kecil lagi. Kadang-kadang dia ikat panggil tu. Sebab dia cepat siap budak ni. Dia sudah tua pun nak mani. Nak sabar tua tak. Dalam maknanya orang kita ni biasanya nak sebelum biasa ni ingatlah orang kita dulu dia cuti akhir tahun tu dah sebelum naik sekolah menengah tu kebiasaan. Tapi lah ni dak dah. Dia muda kalau dia satu je malas dah. Gitu. Kemudian hak kedua belah ni yang berkaitan dengan usaha ni kita bincang dalam sesi akan datang lah insya-Allah. Kita bincang semula ni. Jadi mudah-mudahan hak kita bincang hari ni tu sebenarnya berkait dengan hak kita buat tu. Kita cuba semak baliklah kehidupan kita dari sudut ni, mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.